Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dan dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada pengurusi Cikgu Nasir dan juga semua kepada hadirin dan hadirat peserta program pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan tentang Tauhid bab yang ke-11. Kalau kitab saya ni catat ke selepas terbaru lagi 139. Mana beza 10 muka surat ni kita di 149 ni. Untuk kitab catat ke baru ni 139. Jadi perbincangan pada pagi ini sebagai sambungan dalil yang kedua. Kerana dalam tajuk ini dikemuka kedua dalil, iaitu dalil Quran dan juga dalil hadis. Jadi pada pagi ini dalil yang kedua iaitu dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 139 ya. An Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buwanah. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Hadis ini diriwayatkan daripada Thabit bin Dhahhak, di mana beliau menyatakan ada seseorang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwanah. Buwanah ni nama satu tempat di selatan kota Mekah. Itu ada nota di bawah tu. Sebelum Jalan Lam, ataupun Buwanah ni adalah berupa anak bukit setelah daerah Yambur. Setelah daerah Yambur itu sebenarnya kalimah-kalimah yang disebut dalam hadis ini mudah ya, dengan ada internet sekali type saja. Dalam Google search itu boleh dapat. Kalau dengan saya tu, sebab saya ada atlas hadis. Atlas hadis ni maknanya atlas berkenaan dengan lokasi, nama-nama tempat yang disebut dalam hadis, dia ada peta. Sebab kalau peta baru ni tidak ada. Setengah-setengah tempat itu sudah tak ada dalam peta moden, peta baru. Mana peta klasik. Kita boleh nampak. Mudahlah sekarang ni. Jadi dia niat begitulah. Niat nazar tu nak sembelih seekor unta di Buwanah. Jadi orang itu pun bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah saya nak sembelih unta di Buwanah atas nama nazar? Dia tanya Nabi. Maka Nabi pun kata kepada dia, tempat yang kamu nak sembelih unta di Buwanah tu, apakah tempat itu dulunya pernah ada diletak berhala-berhala zaman jahiliah dan disembah di situ? Mana tempat itu dulu pernahkah menjadi tempat sembahan berhala, tempat pemujaan terhadap berhala? Ada ke tidak? Sekarang ini memang tak ada lah, dulu ada ke tidak? Jadi sahabat jawab tidak ada. Maka Nabi tanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu daripada perayaan-perayaan mereka? Di perayaan agama. Dia ulama dia beza. Dalam kitab-kitab moden dia buat perincian perayaan ini ada dua. Ada perayaan agama, ada perayaan bangsa. Kalau perayaan agama itu hukum dia lain. Kalau perayaan yang berkait dengan bangsa itu lain. Jadi hukum berbeza. Jadi kalau kita nak turut serta misalnya
ialah kita ni tak timbul masalah, tapi bagi anak yang Islam, ibu bapa tidak Islam, itu dia perlu tahu sangat perkara itu. Kalau dia nak sambut, yang mana dia patut sambut? Apakah perayaan agama ataupun perayaan bangsa? Kalau perayaan bangsa, ulama kata boleh lagi. Tapi itu pun dengan syarat tidak ada unsur-unsur pemujaan, syirik dan sebagainya. Itu dia ada perincin dia. Tetapi kalau perayaan atas nama agama, seperti kita Idul Fitri, Idul Adha agama tu, bukan bangsa, itu perayaan agama. Jadi setengah-setengah bangsa dia ada perayaan agama dan ada perayaan bangsa dia. Dia tak sama. Misalnya kita tahu baru Cina, apakah itu sambutan agama atau bangsa? Ada pun dah tahu lah. Boleh tengok ada buku-buku yang ditulis di Indonesia kita, ada buku Dr. Ikram, Ustaz Ikram, ada tulis Firdaus Tuan, ada, tak silap saya lah, boleh rujuk lah. Dalam internet dia ada buat perbezaan. Dia ada buat perbezaan perayaan, kena tahu dulu. Cuba tengok, si Nabi tanya, adakah di tempat tu pernah dia dilakukan perayaan hari raya mereka? Ini berkait dengan hari raya agama. Perayaan itu perayaan agama, upacara agama. Sahabat kata tidak ada. Maka Rasulullah SAW sebut, kalau itu bolehlah, penuhilah nazar itu. Kamu boleh laksanakan apa yang kamu nazarkan. Mana boleh sembelihlah, kamu nak sembelih unta. Akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah, dan nazar pada perkara-perkara yang di luar dari hak milik seseorang. Dia bernazar untuk buat sesuatu, untuk sembelih kambing. Kambing itu kambing orang, bukan kambing dia. Atau tak boleh lah. Ataupun dia nak buat sesuatu, nazar untuk buat sesuatu, tapi nazar itu berkait dengan hak orang. Tak boleh kecuali kena minta izin. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Ataupun nazar maksiat. Jadi kalau nazar maksiat, kalau di tempat yang tidak ada unsur berhala, tidak ada unsur perayaan pada berhala pun tidak boleh kalau nazar itu maksiat. Bahkan haram ditunaikan. Haram ditunaikan. Cuma ulama khilaf apakah kena bayar denda atau tidak. Itu khilaf di kalangan ulama. Ada setengah kata kalau nazar ke awal-awal lagi ni dia panggil nazar yang mulu, yang tidak boleh ditunaikan kerana ada unsur-unsur maksiat. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau begitu tak boleh. Okey, baik, cuba tengok syarah muka surat sebelah. Perawi menyebutkan bahawasanya ada seorang yang bernazar untuk Tuhannya dengan menyembelih seekor unta. Tuhannya ni maksud Allah. Sini maksudnya di suatu tempat tertentu sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri. Dia bernazar untuk sembelih tu di situ. Dia sebut di situ, di Buana. Dia sebut itu. Dia pun tanya kepada Nabi SAW tentang pelaksanaan nazar dia tersebut. Maka Nabi pun tanya kepada dia mengenai keadaan tempat tersebut secara terperinci. Bahawasanya apakah dahulu pernah ada sesuatu yang kaum musyriki sembah di tempat? Apakah tempat itu jadi tempat penyembahan? Adakah tidak sebelum ini? Nabi selidiki. Ataupun apakah dahulunya kaum musyrikin mengagungkan tempat tersebut dengan mengadakan perkumpulan di situ, bernazar pada berhala, ataupun tempat ibadat. Maksudnya mudahnya tempat ibadat di situ. Ada ke? Jadi selepas mengetahui bahawa tempat tersebut bersih dari hal-hal yang dikhawatirkan, maka Nabi pun membolehkan dia untuk menunaikan nazar tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan nazar yang tidak boleh ditunaikan. Kalau nazar itu berunsur maksiat, ada unsur maksiat terhadap Allah, maka tak boleh. Ataupun dia bernazar untuk buat sesuatu yang mana sesuatu yang dia kait dengan nazar itu bukan hak dia, bukan hak dia, bukan milik dia, tak boleh. Kalau dalam kitab fiqh dia sebut setengah-setengah tu tak, setengah-setengah tu contoh buat dia. Katalah dia bernazar kalau dia sehatlah dia bersakit, dia nak cerah isteri orang tu. Isteri dia orang kata waktu tu kalau ada bernazar begitu,
Setengah ulama kata itu nazar nak mempersendakan Allah kena bayar juga denda. Dia tak kita tahu nak cerai isteri orang. No, katakanlah ada begitu. Itu maknanya mempersendakan. Nazar-nazar ni apa? Nazar mana berjanji atas nama Allah, itu nazar. Jadi bila dia bernazar dalam bentuk istihza, mempersendakan, itu mempersendakan, itu masuk istihza tu. Maka dia kena bayar denda. Dia tak boleh buat tu. Bukan bini dia. Cuma bini orang. No. Mana buat menganyi tu? Nazar adalah untuk menganyi kepada Allah. Tak. Ya. Kalau dia nazar enggak bini dia sendiri. Tu memang jatuh. Jatuh mengikut ulama. Tu memang kalau bini dia, sebab tu dia tak ayat bini dia, ayat bini orang tu. Dia takut dah tu. Ni jadi manusia kacau lah tu. Kacau jiwa. Ya, ada masalah. Bahkan setengah ulama kata kalau dengan maksud mempersendakan Allah jadi kafir. Dia jadi kafir. Tak ada disebut dalam kitab-kitab ni. Sampai begitu sekali. Ataupun dia bernazar nak sembelih kambing di padang. Tak tahu siapa. Tak boleh. Setengah ulama tu tak perlu bayar. Tak perlu bayar sebab apa? Sebab itu dia panggil nazar yang mulgha. Nazar mulgha ni nazar yang tak jadilah. Nazar tu sendiri tak jadi. Tak menepati syarat. Dia kena hak dia. Tak. Ya. Ada orang yang nazar berpuasa 3 bulan sejak sampai Ramadan sejak. Jadi dia kena. Dia tak boleh tunai. Sebab itu tidak masuk dalam sunnah. Bahkan tak ada. Aisyah kata, bukan Aisyah lah, isteri Nabi. Bukan Aisyah. Kalau yang juga tak ada. Nabi puasa sepenuh seperti bulan Ramadan. Tak ada. Paling tidak ulama kata Nabi nazar bulan Sya'ban ni banyak daripada bulan lain. Tak ada. Setelah kata, sama istikhamah gitu je. Tak apalah. Kok mana sepenuhnya. Dalam bulan selain bulan Ramadan itu tidak ada. Bahkan sebenarnya berkenaan dengan puasa 3 bulan tu dia ada hadis tu yang dipertikar tu. Setelah kata maudhu hadis. Ataupun dhaif jiddan tak boleh. Tidak menjadi kita nak puasa tak apa. Tapi sepenuhnya lebih-lebih menganggap ada kelebihan berdasar pada hadis buat itu tidak boleh. Tak boleh. Jangan kita kata apa salah ni tak puasa. Jangan. Puasa ni kena ikut cara Nabi. Sebab tu saya tak ingat rasa bincang dah sebelum ni. Dia panggil asas ibadat. Bila sebut ibadat, dia ada asas dia. Syarat ataupun asas ibadat agar diterima oleh Allah, dia kena ada 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua tepat kaifiat itu seperti sunnah tadi. Kalau ikhlas saja, tiba-tiba cara tak kena, tak boleh juga. Tak ikhlas, cara kena dah tak ikhlas, riak, tak terima juga. Allah tak terima, dia kena tepat kedua-dua. Niat betul, cara pun betul. Betul tu mengikut piawaian syariat dan sunnah. Boleh. 2 syarat itu. Jadi kalau nazar begitu sebenarnya tak boleh ditunaikan. 3 bulan. Ngamal kita buat, sebenarnya kita buat. Kerana hadis tu dah ada kelebihan. Dan tak Nabi tak pernah buat begitu. Cuma adalah setengah ulama sebut lagi tak Nabi memperbanyak puasa. Setengah ulama kritik juga pandang ini. Banyak ke 2 bulan dia puasa. Sampai bulan Ramadan letih lah. Letih lah. Kena 2 bulan dah. Itu jadi dia gini, dia tidak kira banyak dalam agama, dia tidak kira banyak. Dia kira serupa dengan Nabi. Waktu saya buat contoh riwayat sahih bila keluar bila air kata bufrana, walaupun satu patah perkataan, tapi bila daripada Nabi auto terbaik. Kalau banyak pun tapi tidak daripada Nabi, 2 jam selawat. Tapi selawat tu selawat orang lain tu ni. Makna molek. Dan niat pun saya rasa molek. Kerana Allah. Tapi cara tu tak. Kita tak sesalah niat dia. Kita tahu kita kira molek. Perbuatan zahir dia tak. Tadi. Kalau nak cerita panjang, kita bincang dah tentang hadis salah satu nafar tu kan. Salah satu rahting 3 kumpulan sahabat, 3 orang ataupun 3 kumpulan sahabat pergi jumpa isteri Nabi, tanya ibadat Nabi di rumahnya. Akhir sekali dia kata kita ni banyak buat dosa. Nabi tak apa dia maksud. Akhir sekali nekat sahabat nak puasa sepanjang tahun. Bukan sekat 3 bulan.
3 bulan, semua dia tahu. Wisal puasa. Mani pula nak qiyamul, tak sedih tu. Mani pula tak senikah, takut terganggu ibadah. Macam-macam lah. Molek tu. Bukan tak senikah tu kerana nak curi. Takut terganggu curi tu no. Tak senikah. Dah. Ibadat. Nabi malu. Bahkan dalam riwayat tu Nabi pergi cari dah. Serius je lah. Nabi pergi cari dia. Kamu boleh kata begini. Aku ni orang paling takut. Aku buat gini. Nabi cerita seperti yang kita maklum tu lah. Lepas tu Nabi sebut hal ni penting hadis ni. Pada sahabat tidak begitu. Nabi kata man raghiba an sunnati falaysa. Siapa dia tak suka ikut cara aku, bukan buat aku. Tapi sahabat dia, jadi sahabat dia tidak niat tak suka, bukan kata dia tak suka Nabi buat, cuma dia nak banyak engkau kita ni banyak dosa, nak cover dosa. Maksud dia molek. Tetapi setengah ulama kata bila hadis tu di ujung Nabi sebut siapa dia tak suka bersunnah. Tak suka ni tidak semesti sebut pada mula. Tindakan berbeza dengan sunnah Nabi itu termasuk dalam man raghibaan. Kalau raghibah saja mana suka, raghibaan mana tidak suka dalam bahasa Arab. Dia panggil kesan patikaan itu. Itu sunnah. Maknanya perbuatan yang menyalahi sunnah tu Nabi bukan dia diuki. Misalnya contoh ni. Waktu tu termasuk tak suka tu. Tak suka kan Nabi lah tu. Jadi kita kena ikut ulama berhaluan kanan. Jangan ikut ulama berhaluan kiri. Kita tengok ulama berhaluan kiri nak otak. Begitu secara terbuka sebut begitu ya. Walaupun apa niat dia sebut tu zahir sunatullah. Paling minimal kita kata. Walaupun niat awak boleh buat satu sidang terbuka pula jelas maksud lagi ni. Tu haru. Saya tidak persoal niat di sebalik itu. Saya persoalnya kenyataan itu. Kena ingat tu kenyataan dia sebut jelas. Kita tengok Nabi gigu kana. Tengok tu apa maksud. Dan kalau ada periwayat kita tengok ni lebih daripada samit tu lagi. Ra'aitu dengan samit tu mana tinggi. Saya tengok Nabi buat. Ni saya dengar. Yalah dengar. Kalau ada tafsir samit tu boleh juga dengan mana tengok. Dia kata dengar. Tapi mana pun lafaz itu asal tengok tu lebih nyata lagi. Sebab saya Nabi kata saya tengok Nabi buat gini. Sebab tu saya minum air lebih dengan wudu. Maknanya jelas tu sunnah Nabi gitu. Dia tak boleh ikut ulama hak kiri tu. Tu benda tu jelas. Saya Nabi kata walaupun aku tak faham sebab aku tengok diri Nabi buat, aku akan buat. Sebab Nabi tak buat benda yang ada risiko. Tu orang ahli sunnah. Jadi kadang-kadang manusia ni begitu. Jadi kena ingat lagu tu. Kita kena ikut ulama berhaluan kanan. Jadi istilahnya macam-macam kan. Niatnya sekat mari nak sebut tu je. Niat sekat hari ni esok tak sebut. Sebab kita nak dia kena ikut sunnah. Nak sebut biar nyata. Sebab syaitan dia takut pada sunnah. Tak usah takutlah dia sebut sunnah. Betul nak betulnya. Dan kita nak tazkiyatun nafs. Kita tak sebut tasawuf tarikat. Tazkiyatun nafs. Hak tu Nabi guna dalam Quran. Dalam Quran. Kita guna. Bukan kita kata tasawuf ni tak molek semuanya. Dah. Molek tak moleknya ukurannya selaras ke tidak Al-Quran. Itu akidah tu. Baik, cuba tengok faedah daripada hadis. Larangan memenuhi nazar di tempat yang pernah ada berhala ni, walaupun sekarang sudah tak ada. Baik, yang kedua, larangan memenuhi nazar di tempat bekas ataupun dulu tempat tu menjadi bekas perayaan jahiliyah. Tak boleh. Saya baca dulu, kita baca dulu. Yang ketiga, orang yang akan berfatwa sebelum memberikan fatwa, hendaknya dia meminta perincian terlebih dahulu dari orang yang minta fatwa. Jadi bila orang yang minta fatwa ni, kita kena jelas dulu soalan tu macam mana. Sebab tu Nabi tanya, gini Nabi nak beri apa, tanya dulu, gini. Mana minta pencerai, cari maklumat. Mana kena buat kajian lah. Dia panggil kita nak urus dia punya soalan, nak urus soalan tu dengan baik, baru boleh dijawab. Yang keempat, menutup semua sarana itu makna wasilah, menutup semua faktor yang boleh membawa kepada syirik. Kena tutup. Jangan beri sampai dia ada tunas tu. Rasak kepada benih dia lagi syirik. Yang kelima, tidak menyerupai orang-orang musyrik atau kafir dalam ibadah-ibadah atau perayaan-perayaan mereka, walaupun tidak disertai niat menyerupai.
Maknanya penyerupai secara zahir. Boleh jadi niat tidak begitu. Niat tidak begitu. Okey. Saya baca dulu, kemudian ada huraian lah sedikit. Maknanya tasyabuh zahir itu tidak boleh. Niat tu hal lain. Orang tak tahu niat kita. Kita buat sesuatu yang menyerupai amal orang kafir, yang menjadi syiar pada ajaran dia. Zahir tak boleh. Tak boleh saya. Niat tu kita tak tahu macam mana. Ini saya tengok dalam video misalnya pergi. Ini musim pilihan raya. Kerana nak rakyat orang tidak Islam tu pergi sampai ke kuil. Dan dia pergi betul-betul di hadapan berhala dia buat begitu pada wali. Tak sampai peringkat rokok. Sampai peringkat begitu saja. Tak boleh tu kau sampai tahap tu tak boleh lah. Masuk dalam tempat berhala. Betul-betul dalam video. Saya tengok sendiri. Tu tak boleh dah sahabat. Silap-silap hari bulan boleh rosak ni dah. Silap-silap hari bulan. Kita sebut gitu sebenarnya. Walaupun setengah ulama kata memang rosak tu gitu. Kena berhati-hati lah. Sebenarnya orang tidak Islam, kalau kita berjelas dia akan terima. Dia akan terima. Bagi kita jelas. Bahkan dia suka lebih tegah orang Islam. Bahkan sebenarnya dari hati dia benci tu orang yang tidak ada prinsip. Tapi dia pun ada kepentingan duniawi juga. Masing-masing ada kepentingan. Banding nipu gitu. Orang Islam dalam bab syirik je lah. Nabi tak takut. Kau tidak tahu kan Nabi kata lakum dinukum waliya. Jelas. Dalam bab lain kita boleh berkompromi, dalam bab ni lakum dinukum waliya. Jelas. Bukan bermakna ayat tu, ulama kata ayat tu bukan ayat balah. Bukan ayat mubahalah pun. Ayat tu ayat muqata'ah. Muqata'ah ni maknanya satu pernyataan putus bahawa tak boleh kompromi dalam bab akidah. Itu sebenarnya, itu muqata'ah, ayat muqata'ah. Dalam bab akidah tak boleh berkompromi. Sebab akidah kita mengajar kita sebenarnya akidah Islamnya bukan mengajar kita jadi ekstrim, tidak. Dia mengajar kita menerima akidah orang lain dengan maksud tidak ganggu. Seperti mana kita memperjelaskan akidah kita, dia pun tak boleh ganggu. Sebab akidah itu kepercayaan. Dia tak boleh sentuh yang itu. Kita pun tak boleh sentuh, sebab tu tak boleh paksa dia masuk Islam. Itu bab akidah. Bab lain kita boleh berkompromi dalam ruang yang dibenarkan dalam agama. Hubungan, sebab tu hubungan Nabi dengan orang kafir ni baik. Yahudi yang ada di Madinah tu selepas yang dihalal tu Yahudi yang jahat, Yahudi yang baik dibenarkan mengikut ulama. Bahkan masuk dalam rumah Nabi perempuan Yahudi berkawan dengan Aisyah. Bahkan Aisyah tahu, tapi sebelum cerita ni sebelum dihalau, Aisyah mula-mula dengar tentang azab kubur daripada wanita Yahudi. Dalam riwayat sahih disebut, selepas perempuan Yahudi balik, baru Aisyah tanya Nabi, betul ke dalam kubur ni ada azab? Wanita Yahudi yang sebut, Nabi kata betul. Itu maknanya selaras tu ajaran itu dengan ajaran Yahudi, dengan ajaran selaras. Baik. Yang keenam, menyembelih korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala di tempat penyembelihan atau perayaan orang-orang musyrik adalah suatu maksiat. Termasuk dalam maksiat. Tak jadi kafir, tapi maksiat. Tak apalah, sebab saya kata kita bicara, kita baca ini. Yang ketujuh, nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Tanya tadi. Jadi puasa 3 bulan tu dengan niat ada kelebihan khusus, itu termasuk dalam maksiat kepada Allah. Sebab dia bercanggah dengan ajaran Nabi. Hadis tu tak boleh bakar tu. Jadi tak betul, kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Lepas tu kalau dia nak puasa juga, dia tak ada berkait ada saja dia nak puasa, itu halal. Atas nama individu itu halal. Tapi dia tak boleh harap kelebihan khusus sebab tak ada dalil yang sahih. Nak puasa tak apa. Tapi kalau tanya saya, kenapa kita nak buat sesuatu yang bercanggah dengan Nabi? Kena tanya tu kalau kita ahli sunnah sungguh. Kecuali kita ni ahli sunnah yang berdaftar tu lain. Kalau kita ni ahli sunnah hakiki yang sebenar, tu tadi. Apa yang kita nak buat bercanggah dengan Nabi tu apa? Atas alasan mohon boleh apa tadi. Sebab tu saya kata sembahyang Jumaat lah tahiyatul masjid tu. Dah buat sama dia. Apa tadi? Tak ada kalau sembahyang sunat berjemaah. Ada. Buat hari ni tak. Kita tahajudkan 2 rakaat juga. Buat hari apa tadi? Apa salahnya? Siapa sembahyang? Ya. Tak boleh. Sebab tu kita kata syarat ulama letak asas dia kena serupa Nabi buat macam mana? Nabi buat macam mana? Misalnya kita kata salat berjemaah duha, ada Nabi buat. Duha kan ada. Ada perbicaraan khusus lah. Tak apalah. Berjemaah tu.
Tak ada. Doa ni harus bergerak semua kita, itu rumah kita. Ialah yang kita bicara bahagia dia. Ni musim nak puasa SPM ni. Yang payah ajak dia tak apalah. Tak bawa air besar ni. Dia bawa air kau sabar di. Tak ada bahasa air dah. Tak apalah biarlah tu. Dia maya kita maya juga cuma tak suka lah tu niat tu. Ya, tapi saya tak apalah tu saya ke belakang lah. Jadi dia buat hak peliknya doa pemeriksa itu ada kalau gitu. Nabi ni ada pemeriksa. Dia sebut lah. Mana apa disebut saya pun tak jadi, kamu tak ada lagi tak doa ni. Ya Allah as'alukan najah fil imtihan. Ya Allah aku minta pada jaya dalam pemeriksa. Tu dia. Minta tu tak apa dah, tapi maknanya dengan cara dia buat dengan package yang lengkap gitu tu kita pusing. Ya. Dan masuk PSA dia kalau di setengah-setengah tempat masuk PSA sebelum masuk tu ketua pelajar duduk depan tu Allah Akbar dia azan lengkap. Azan masuk PSA. Kalau lelak dia nak nikah dia azan. Jadi benda-benda gini hanya tidak sepatutnya tak berlaku. Masuk kuasa masuklah bacalah doa-doa minta Allah wujud hati Rabbi syrah li kau baca Allah. Ada ke doa Nabi? Allahumma dzakkirni mimma nasu wa 'allimna mimma jahiltu wa alhiqna wa alhiqni bis salihin. Tu maulidnya. Nabi ajar. Sesuai dengan kuasa tu. Engkau baca kan, ya Allah ingatkanlah apa aku lupa, aku ingatkan aku baca sakit kepala-kepala. Ya engkau baca malam kuasa sakit kepala. Lepas tu ada dalil semaya anjak ni belum? Ada sebenarnya dalil tu lah. Itu bagilah. Ada itu bagi. Tapi hok tu mana cerita kalau buka ada, tapi ada pun dengan kadar yang tidak ditekankan. Sebab tu sahabat tak buat. Yang gini yang mudah kan. Ada hadis itu sebab tu saya sendiri pun tidak kata bid'ah, tapi jadi berlebihkan. Anak mengandung solo pun mayat tak panggil tu lepas. Saya pun pernah pergi dulu. Boleh biti memang. Jangan buat kurang. Boleh biti. Kalau di Mata Barat 150 tu email. Anak murid 50 jam. Makmum. Boleh juga makmum. Nabi nak pergi perai tak payah ajak. Mana lebih besar pada periksa? Perai ni. Kritikannya peperangan Khandaq. Tahu orang nak Islam Madinah. Pasal buat hari. Tak pun majlis. Tak ada sahabat. Nabi tak tidur malam sampai tinggal waktu semaya. Tak ada menyadar. Padahal hak itu depan tadi ringannya. Dia nak buat satu tempat sudut untuk semaya di rumah dia, Masjidul Bait. Nabi pun semaya. Memang ada Jumaat hari. Tapi tak jadilah semaya aja. Semua kira-kiranya ulama kata hajat sahabat. Tapi niat tu semaya pun tak ada sebut lagi. Tu sekadar tu ya. Tapi kenapa sahabat lepas tu tak cik rumah kita pun awak juga gitu. Panggil sahabat Nabi pergi. Habis masuk gitu Nabi. Sahabat di sini. Bagi-bagi gini ni berlaku secara spontan gitu ya. Tak perlu dibuat, dijadikan sebagai sunnah. Kalau tidak, padahal saya nak bakar, dia masih lebih baik. Sahabat-sahabat ada, tapi tak pernah suruh Nabi pula dibuat seperti itu baru. Tu. Jadi setengah-setengah ulama kata hadis itu sebenarnya sahabat dia panggil makan asalnya. Cuma dia kata Rasulullah, boleh ke Rasulullah salat sebab sini saya nak buat musibah. Nak ambil berkat dengan Nabi. Kalau kita ada bincang, kita berkat Nabi. Sebab tu setengah ulama kata hak tu kiki tu khusus untuk Nabi. Nak ambil berkat tempat tu bila pergi semaya, nak ambil berkat tu untuk Nabi ya. Sebab tu sahabat lain tak buat pada saya nak bakar. Bahkan hal tu sahabat pun tak buat pada saya nak bakar. Sahabat-sahabat lain. Itu best orang ya kita tahu. Tu ya sekadar tu ya. Ni semua perkara. Beli kereta, lingkung tu. Dia baca Yasin tu, dia lingkung kereta, saya tengok. Kereta tu tengah, tu panggil lingkung. Kalau kereta di luar, kita panggil lingkung. Boleh ada bahasa Kelantan tu. Nak ngaji orang Kelantan, nak tahu bahasa Kelantan. Lepas tu dia mandi kereta tu. Sampai dia buat ustazah. Ustazah. Dia susah dia, saya tak segi cari ustazah. Kita pergi lah kereta sebutik, kita bawa kita pergi. Nak pergi sangat kan? Ada pernah nak latih saya jadi amir dalam tarikat. Saya kata boleh, paling kurang 8,000 saya nak gaji. Senyap punya 8,000. Pernah boleh.
Benda-benda tak betul dan betul ya. Dia buat atas perasaan masing-masing. Kalau kita tengok, cuba kita baca hari ini, teliti. Sahabat tanya, boleh kata, mana tempat rujuk? Nabi pun teliti. Mana agama ni jelas. Mana setakat Nabi buat sudah cukup dah untuk selamat dunia akhirat. Sudah cukup, tak perlu daripada edisi baru. Kalau kamu nak guna akan nak berinovasi dalam bab dunia boleh. Nak buat lagu mana supaya tak ada tiap ni. Kan susah hari tiap ni. Bangun ni. No, misal cok tu, tak boleh, tapi tak boleh rumah. Dah ni. Rumah ni betul. Nak buat lagu. Tak apa terfikir lah. Orang boleh pahala tu. Kerana menyenang kau. Kita nak kreatif, inovatif dalam bab dunia itu digalakkan dan dia jadi maju umat. Sebab tu saya nak kata, fikir tentang zat Allah mundur. Fikir tentang kejadian Tuhan maju. Maju. Tapi orang yang fikir, sebab tu dia maju. Ni kita duduk inovatif dalam bab ibadah. Mungkin kira mana nak buat ibadah, dia nampak kenal ni. Itu yakin. Lepas tu kalau orang marah, dia ada dah dia nak kata apa tu. Itu masalah. Jadi fitnah. Yang bagi saya, inilah cara Allah ajar agama. Bila ada orang sebut fakta yang menyeleweng, kadang-kadang orang kapok saja sanggah dia. Memang begitu cara Allah jaga agama. Bukan Nabi tak ada dah. Senoma tak ada. Kalau ada senoma dah. Sebenarnya urusan ke senoma tu. Senoma ni maknanya duduk pegang jawatan penting agama tu, itu maksud senoma tu. Orang yang ada otoriti. Ya. Nak tanya, maaf Ustaz, cuma jelas. Ada statement lah, ada statement kata, dia kata ibadah ni buat tak, jangan sangat Rasulullah sudah. Statement keluar. Dia minat air juga. Bukan main-main hok kecek tu, orang besar tu. Katanya doktor boleh PhD, hok kecek gitu. Tahu-tahu sebut lah, apa kalau sebut jawatan nah lah. Tak apalah, agak-agak dia dengar. Jumpa dia payah. Dia ni sebenarnya hok kecek gini, biar saya sebut hok kecek gini. Saya tanya dia, apa hukum? Sebab dia mempertahankan Syiah kata tidak kafir. Saya kata apa hukum orang mengkafir ke sahabat? Dia kata hak tu tidak seperti kafir lagi orang itu. Mengkafir sahabat. Pukul 2 pagi dia bahaya. Sampai pukul 3 dia bahaya. Lepas tu letih, diam gitu. Nak ayat buih tu. Ni hak gak jawatan. Dia buat kenyataan. Asal biar dia kata. Mungkin dia bukan kata Nabi kata. Memang dia syaitan, dia tak kata Nabi kata. Orang yang buat kenyataan tu dia tak akan sebut. Kalau sebut gitu memang jelas dia orang mudah Nabi tidak kata. Dia macam dia ke. Tapi dengan title kedudukan dia bercakap tu dalam atas pentas apa, di tempat yang bagaimana di masjid. Pentas tu pentas kuliah. Dia tu bertitle ke ustaz, pakai jubah, pakai serban tutup telinga. Dia kata dah. Tadi baru saya sebut. Bukan saya sebut, terjemah sebut. Tak ada kita. Dia kata ustaz, pakai serban tutup telinga ni dia ada sebab dia ustaz. Tutup sebelah ni sebab lain, tutup ni sebab, tutup dua-dua sebab lain pula. Semua ni tubuh kita ajar dengan sana. Ini semua sebut. Saya kata tahu pun, ustaz tu ayat ni. Dia usia tu juga gambar saya. Lepas tu ni ustaz ni ayat, kata ustaz ni. Saya pun sebut lah, ni bukan ustaz Dajjal. Saya sebut lah dia. Kita malas duduk kecil itu. Sebab kita dulu kita mengharapkan orang yang ada otoriti tidak agama, tidak ni tak tidak. Kita sebut gitu sebenarnya. Jelas hakikat. Menyesatkan orang tadi. Jadi kata gitu tu sebenarnya salah. Tak betul. Tahu kita ni orang yang ada otoriti, ada kuasa, kita bercakap itu sangat tak betul. Salah. Sebab masyarakat awam, orang kampung akan fikir Tuhan Nabi tu. Sebab dia sebut gitu. Sebab itulah kalau dalam ta'rif Syafi'i, dalam kitab Al-Iqtisad tu, dia kata bid'ah ni sesuatu yang dibuat ma tudahi syariah, sesuatu yang serupa dengan syariat. Orang panggil syariat tu bukan dalam bab dunia atau dia kecil tu, bab agama, bab amal agama, buat gini. Ma tudahi syariah tu ta'rif dia. Orang panggil bid'ah tu. Tu tak ada. Jadi sepatutnya kita kena bertindak. Kecuali dia sebut terang. Hak ni tidak berkait dengan agama. Hak ni dari pihak saya sendiri. Saya buat diri. Sebut terang gitu, tak apa. Jadi pihak kerajaan pun tak boleh berilah dia kuliah selepas ni. Dan sebab dia sebut dia, tak boleh.
Di masjid ni kena sebut hak Allah dan Rasul. Itu tujuan dibina masjid. Bukan untuk menyatakan hak kita, menyatakan kita sekarang di rumah awak sudah. Sepatut tarik tauliah lah sepatutnya orang kita. Ni tak tarik, bebas sungguh. Orang pukul bahagian ni memang bebas. Saya usik Allah tak kata pokok bebalism. Bebas sungguh. 3 tahun dah berlarut tekin sebenarnya. Musuh. Kadang-kadang kita tak ada gamuk. Siapa begitu sekali. Membukar apa lah suami kau malu kau juga. Dia hati-hati lah. Mekah Madinah ni jamin, semacam Nabi jamin. Mana tempat tu dia akan kekal, jaga selesa. Bukan Saudi bila saya sebut Mekah bukan maksud Saudi. Jangan silap faham. Jangan kait dengan Saudi tu lain, cerita lain. Ni Mekah Madinah, sebelum ada Saudi lagi ada Mekah ni. Madinah tu Nabi kata kekal. Mana kalau lain Islam tu rosak, dia rosakkan Islam ke balik semula ke tempat asal. Seperti mana ular masuk dalam lubang dia. Mana situ ada jaminan. Sebab tu Dajjal tak boleh masuk. Mereka yang Dajjal nu, bukan Dajjal mata buah celek molek ni tu boleh masuk kau. Madinah boleh masuk, pada Kaabah boleh masuk. Dajjal tu. Ni Dajjal ni orang perang dengan Nabi Isa. Tu tak boleh masuk semua. Jadi kena ingat tu. Jadi bahaya tu. Bahaya kan. Mana dosa besar. Sesat masyarakat. Baik, kita kena faham ini. Nak tahu macam mana masyarakat terpengaruh, tengok dalam internet lah. Follower dia, ramai mana. Dia mempertahankan ajaran dia takwil macam-macam. Di luar daripada disiplin takwil. Maknanya ramai. Tak tahulah orang yang ikut lagu mana. Tapi kadang kuliah dah pakai main-main ya. Kita taruh keke pun tak tahu gimana. Kena berhati. Jadi kata-kata itu sebenarnya sangat bahaya. Dia bagi saya tu kerana kejahilan. Dia tidak fikir kesan kepada masyarakat. Kita ni nak jaga siapa? Nak jaga masyarakat. Nak jaga masyarakat. Masyarakat awam yang cuba tengok kalau macam tu masyarakat Kelantan. Biar kita faham bahaya je benda ni. Sebab tu kita tekan sangat. Tapi kita buat dengan sekadar kita lah. Tengok orang Kelantan ni. Tu dulu ingat air di Patah Senang. Ingat tak? Patah hadap kalau jenis. Nak tengok orang kecil di pokok tu. Tubik air. Macam tubik air. Siapa ambil air kepada Natal. Dia kecil ni. Bukan tu di pokok dulu kan. Nama video. Jadi isu. Kalau orang di Patah Senang tu hendak pergi tu pukul 12 malam tu sebab pasal main lagi. Penuh lagi ambil air. Saya tengok, saya pergi. Malah banyak lah dengan siapa. Pak Ari ke pergi. Pak kuliah sini, pada pergi. Pakai subel bukan sekadar tutup lima, tutup hidung. Kita pergi pakai subel. Pakai subel tutup habis. Masa tu tidak wajib lagi pakai mah, kita pakai dah. Nak pergi tempat tu. Saya ulat. Astagfirullah. Yang dia ambil air. Tulislah nak masuk kawasan itu perempuan kita tak boleh masuk. Saya tengok sendiri. Sampai saya dah kata astagfirullah juga. Tapi dah lama tu pun dalam berminggu-minggu baru pergi solat. Pak Majlis Hakim sudah pergi solat. Berminggu-minggu. Tu lah. Jadi bahaya dah. Ayatnya setahun tu ya, dia punya akidah orang kampung. Gitu. Hak tu kita kena jaga. Hak tu ramai dalam masyarakat. Kita pokok kita tak kena. Kalau kena kahwin gitu ya pokok kita ni. Hak tu tak kena apa-apa sebab mengaji sama dah. Ni orang kampung lah tuan. Hak pergi masjid hari Jumaat saja. Tapi selesai tu. Hak ni mencari masa bila-bila. Sebab tu kerajaan wajib tanggungjawab paling besar kerajaan. Sepatutnya tak ada bagi sampai 3 tahun tu nampak tu itu nak sikit panggil lagi. Apa fungsi tauliah sebenarnya? Kalau kita nak cakap, nak jaga apa tahu tak jaga? Pandai lah kita nak kecil hati tu. Tauliah tu ada sejarah dia. Jadi benda-benda itu bahaya. Saya cuba dah ni, jumpa saya sendiri. Dia kata mana? Dia bukan di Kelantan. Dia kata ustaz, dia sibuk sangat dengan orang lain tu. Dia kata, salah setara mana? Maknanya dia tak tahu, dia tak nak beza batas syirik atau tauhid. Salah setara mana? Saya kata dia, nak tahu setara mana salah ni. Mana kalau hak dia sentuh, kalau mati, dia masuk neraka tak tahu dia setara tu.
mandi safa tu lah. Ciri apa yang ulama pondok tu tentang? Ulama pondok tu tentang. Ulama pondok tentang hal tu. Sebenarnya dulu di Malaysia, di Kelantan kita, jadi itu benar kehidupan. Azimah, benar jelas amalan jahiliah. Azimah ni hendak tekak nanti lagi subuh lagi. Dari hati dia panggil watak. Buat lagi. Tiba-tiba kita cuba bui kelonggaran dalam lepas. Sedangkan itu buat syirik itu. Na'udzubillah min zalik. Itu hanya sekali besar tak bersaing. Dia kata ini termasuk dalam khilaf. Kata siapa dia khilaf dia? Sebut sahaja apa nama ulama tak apa kata khilaf bah. Tak ada sebut. Sebab tu kadang-kadang sebab tu dalam hadis Nabi. Dalam kitab ni saya sebut dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Nabi sebut akan binasa orang yang bercakap. Orang itu sebut, orang ini sebut. Ada orang sebut ini. Itu saja dari dalam agama Nabi kata akan binasa. Nabi sebut terang. Dia guna istilah za'ama. Za'amu. Ada ulama kata begini. Nabi kata orang yang guna za'ama ni dia akan binasa. Apa maksud? Nabi isyarat dah tu. Hadis Nabi ni kan mukjizat. Nabi isyarat tu. Cuba tengok biasa kalau kita tengok orang-orang yang bermasalah ini pandangan ulama. Mudah-mudah sebut jumhur. Ya ke jumhur? Sampai hari ni tak sebut ulama mana orang kata boleh. Dalam dia kecek. Semua sebut ulama kata. Nabi sebut dah orang jenis kecek gitu dia akan binasa. Cuma Nabi guna istilah za'ama. Sebab tu punya Arab kata, kalau aku tahulah di mana ekor za'ama, aku akan cari kepala dia, aku akan kata acuh pada za'ama. Za'ama tu mana jikalau. Akal, kalau gini, ada gini. Cakap dengan tidak jelas. Kalau saya kaya sama. Jadi kalau tu kalau kita tahu mana ekor dia, kita akan cari kepala dia sampai jumpa. Kita akan kata acuh kepala kalau tu. Sebab dengan kalau dia manusia tak sedekah, dia main kalau kaya, jikalau kaya. Ini bahaya kecil. Nabi sebut dah ke dalam hadis. Sebab tu kita perhati. Sebab tu kalau kita perhati orang-orang betul-betul jaga agama, dia akan sebut dalam Bukhari hadis Nabi yang sahih gini-gini. Kalau kita tanya dia boleh rakyat tu duduk mana hadis. Tapi puak-puak ni dia kecil ulama kata. Ulama kan? Dia sandar pada ulama. Jumhur dia sebut. Kalau dia jumhur terkejut kita dengar. Jumhur main-main. Jumhur dia hendak bukan 51% jumhur. Istilah jumhur ni bawah pada ijma'. Jumhur di mana 9 besar, ada 90%. Apa tu jumhur? Dia bukan kalau 51 dia panggil aktsariyah, majoriti. Itulah. Sebab tu kalau kebanyakan ulama itu rendah pada jumhur. Aktsarul ulama yaqulun, kebanyakan ulama kata. Itu maknanya lebih banyak. Lebih banyak maknanya bukan kata banyak seperti jumhur. Jadi kita nak kecek ni, dia kena sebab tu kita kena jelas. Sebab tu dia mahu sangat. Kalau dia tanya dalil, sebab susah dia. Tak boleh tanya dalil. Kalau tanya dalil, itu sahih lah dia kata tanya dalil. Tak kau berat tu. Perbuatan ni, dia boleh merosakkan fahaman masyarakat. Dia boleh merosakkan minat masyarakat. Bila kita tanam dalam masyarakat, tak boleh tanya dalil, mereka boleh bermaharajalela dalam menyebarkan maklumat. Sedangkan ulama kata laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan kerana sanad, orang semua orang boleh bercakap agama tanpa ada kawalan. Tak masuk agama, rasa. Biarlah saya sebut, dia mengasih tanya, mesti kita tanya sikit lah. Jadi esay pula jawapan. Hati-hatilah. Cuba perhati malah. Ini perkara yang perlu kita lihat lah. Beberapa sudut yang perlu kita lihat ni perlu sangat kita faham. Dalam bab kehidupan agama, kita kena letak dalam hati kita pilih. Sesuatu yang bercanggah dengan Nabi itu perkara tidak perlu dalam agama. Tidak perlu dalam agama kita. Kita kena letak gitu. Yang kedua, kita kena perlu wajib kita bezakan di antara perbuatan dia panggil amalan harus, amalan dunia dengan amalan ibadat. Dia perlu kita bezakan. Kalau kita gagal membezakan ibadat khusus dengan hak lain, bahaya. Maka dia tidak ibadat, tapi jadi ibadat. Hak tu dia panggil ibadat umum. Kalau gitu, hak ibadat khusus mana ibadat tu sendiri memang dia ibadat. Dia panggil zat dia tu ibadat. Baca Quran, zat dia tu ibadat. Zikir, zat dia tu ibadat. Ni tak boleh. Ni kena betul-betul kena ikut Nabi. Ni tak boleh.
Maka kau tak baca bismillah. Boleh baca bismillah, bukan kinasi itu. Kita kena ingat tu. Agama sangat jelas dalam bab. Nanti siapa pak dia akan siapa lagi saya akan sebut banyak perkara lagi yang berkaitan. Saya nak sebutnya ciri-ciri orang yang ada unsur salah. Kita kena ingat begini. Seorang yang sesat tu perkara lain. Satu lagi ada ciri-ciri sesat. Dia tak sama. Dalam kitab ini je. Orang ni memang sesat tu. Orang bukan lagi sesat, dia cari keahlian untuk sesat. Dia panggil dhalla wa adhal. Sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau mengajar ni bukan sesat saja tu, wa adhalla, menyesatkan orang lain. Ada satu kelompok lagi, dia sesat, dia tak khabar. Ada ciri sesat, dia tak tahu. Ini lain. Sebab tu dari Syiah misalnya dah. Kalau orang Melayu kita jadi Syiah, kita tak akan kata kafir. Ciri tu walaupun ada, sebab kadang-kadang dia tak tahu. Bila kita sebut dia terkejut. Saya ada pengalaman. Dia kata ustaz, ikhlas saya sebut. Saya tak tahu tu dari Syiah ada seorang ustaz tu. Saya kata sebab awak tak sampai makan. Memang. Tapi ada orang tipu saya pun ada. Dia kata tak ada mut'ah. Tiba-tiba saya dia mut'ah. Kita tahu dia pernah tua dia. Saya dia mut'ah. Mana dia tipu kita. Ada lagu itu dia kata. Lepas tu takut buat berjumpa kali ketiga. Dia kata tak ada mut'ah. Tak pernah. Dia boleh anak berapa dia sini. Tak ada mut'ah. Tiba-tiba saya dia mut'ah. Tapi dia tak tahu. Dia nak tipu kita. Pada Syiah ni, pada mut'ah dia termasuk dalam dia laras bahasa yang menyebut kata mut'ah, laras bahasa usuluddin. Laras bahasa. Laisa minna man lam laisa minna man lam yastahilla mut'atana. Atau hadis. Bukan puak kita orang tidak menghalalkan mut'ah itu. Ke hadis tu kan laisa minna laisa minna man la amanata lahu hadinan. Bukan puak kita tak mahu. Itu bukan bahasa, itu bahasa akidah tu. Bukan puak kita orang yang tidak ada amanah, tidak ada integriti, tidak ada kejujuran dalam agama. Bukan puak kita. Makna dia duduk, ni duduk berhaluan kiri. Dia di hari akhirat ni ada hak letak di sebelah kanan. Dia panggil ashabul shimal. Ashabul yamin. Selagi hak duduk di sebelah kiri, ni pokok berhaluan kiri. Dia panggil ashabul shimal. Sebab tu kita kata kena duduk hari kanan. Sebab tu Nabi, kalau apa-apa sesat contoh boleh kata Nabi pergi kok kanan tu betul. Jadi kena ingat gitu. Rupanya pasal kanan kiri ni ada dah hadis sebenarnya. Jadi kena ikut kanan. Jadi hak kiri jangan ikut. Jadi mana pembahagian tu berlaku. Jadi laisa minna tu tidak buat kami. Nabi tak ngaku makna dia tidak akan duduk di zumratul anbiya, di kumpulan Nabi dah. Dia akan duduk di zumratul fasik, tidak sebab munafikin kafir. Dia dua pembahagian. Maknanya lain bila istilah guna laisa minna dia berkait dengan makna isu penting. Bahkan dibahas khusus kalau kita belajar hadis, sebab laisa minna ni banyak hadis yang bermula dengan laisa minna. Ada dalam Mu'jam tu sebut hadis-hadis yang bermula dengan laisa. Dan dia bincang fakta-fakta dia berkait dengan aspek agama, aspek usul. Maklum kait dengan iman itu. Tu. La imana liman la amanata. Tidak ada iman. Tadi pun kita tengok mana laisa minna seolah menafikan tidak puak kita. Tu makna tidak beriman sebab kita. Setengah ulama kata mana orang itu boleh rosak lagi. Setengah kata tak, mana isyarat dosa besar. Siapa begitu sekali. Kena berhati-hati Baik, kita pergi lagi. Nazar yang tak dimiliki seorang tidak boleh ditunaikan. Seperti wajib atas saya untuk memerdekakan hamba. Sedangkan hamba tu hamba orang lain, bukan hamba saya tadi. Cuma tadi lah cerah bini orang. Tak boleh gitu. Yang ke-9, wajib menunaikan nazar yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Mana orang bernazar gitu dia kena buat. Mana kalau dia tak boleh buat kena bayar denda sejumlah duit dia kena bayar. Wajib. Nazar adalah ibadat. Ini jelas. Maka tidak boleh disembahkan untuk selain Allah. Nazar pada selain Allah di ulama letak di bawah syirik. Tajuk tu di bawah syirik, tajuk. Di bawah bab syirik. Kena berhati-hati. Yang ke-11, wajib merujuk kembali atau bertanya kepada ahli ilmu tentang perkara. Kena tanya kepada ahli ilmu. Ulama lah. Ulama ni ulama yang macam mana? Mula-mula sekali sahabat kan. Kemudian ulama kurus selepas itu. Jadi iktiraf sebagai ulama zaman keemasan.
Ulama ni ada banyak jenis. Sebab tu kita bila kita nak kecek dia kena jelas. Janganlah kita bercakap sehingga terpaksa buat sidang lain nak memperjelas apa yang kita sebut. Tak kena orang agama ni. Orang agama dia tak boleh kecek benda sama-sama menyebabkan orang jadi salah faham. Tak betul tu kita. Sebab tu Nabi hak jadi pasal kadang-kadang Nabi cakap tak jelas itu dalam bab fiqh. Sebab di situ dia memang Allah kehendaki ada khilaf bab tu. Dan rahmat jadi pada kita. Tapi bab akidah Nabi kecek tu Bab akidah Nabi kecek tu. Tapi kalau bab fiqh ni memang ada. Quran begitu. Misalnya sebut dah salah satu huruf tu kalimah yang tidak jelas maksudnya. Bukan tidak jelas maknanya dia panggil dalam bahasa ngaji bahasa dia panggil lafaz yang mustarak. Quran tu dengan mana Quran juga boleh dengan mana bersih suci daripada ni. Menyebabkan hukum berbeza. Tu bab fiqh. Kalau bab ibadat tidak gitu. Kalau dalam bab usuluddin, bab akidah, tama-tama usul akidah dia tidak begitu. Sebab tu bila ada orang kata kul huwallahu ahad huwa, maknanya kembali pada Muhammad, orang boleh rasa akidah ni. Dia telah tahrif makna, bukan tahrif lafaz. Dia tak ubah lafaz. Siapa dia? Ustaz kaji kata, ini lafaz ni kan? Oh sebab tu dengar. Tadi saya selalu sebut. Ada seorang tanya, Ustaz tu duduk mana? Kita kata duduk Purana. Seorang pocik tu, duduk Ustaz, dia duduk di Bas London. Dia tahu. Dia kata saya kenal, dia kata sejak kecil saya kenal dia. Dia sebutlah macam-macam dan dia sebut tak apa, saya tak sebut lah. Dia kenal, sejak kecil lagi dia. Omong Sani dia saya kenal dia. Saya tak sebut lah apa dia sebut tu. Kalau nak bertanya. Jadi jelas dalam agama kita ni sangat jelas. Kena tanya ulama ni mana sebab tu Nabi kata cuba bayar. Kita kena fikir benda ni. Apa yang Nabi sebut? Mula-mula Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Dalam Quran sebut innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya orang takut pada Allah ulama. Nabi sebut ulama ni waris aku. Tapi Nabi sebut juga ulama ni ada yang seru. Ajak orang masuk neraka juga. Nu'atun ila abwabnya. Ada juga Nabi sebut ulama jahat. Kenapa Nabi sebut gitu aku? Kenapa Nabi sebut gitu? Peringatan fitnah. Nabi doanya ulama ada macam-macam. Ulama sunnati ciri ulama sunnati yang disebut sebagai ulama akhirat, dia takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah ni bagaimana keadaan dia? Dia tak akan bercakap, dia tak akan lintah Nabi kalau bahasa Kelantan. Orang ulama yang ada ciri khasyatullah, takut pada Allah, dia tak akan lintah Nabi, dia tidak akan mendahului Nabi, dia tak akan langgar Nabi. Itu ciri ulama khasyatullah. Jadi manakala hadir tengok ada ulama tu langgar sunnah Nabi, bercakap bersalahan dengan ruh Islam, bercakap bersalahan dengan sunnah, itu bukan ulama yang sunnah. Sebab dia tidak ada khasyatullah itu. Jelas tu. Hamka, hurah ni sangat menarik. Bahasa dia menarik hamka ni. Ulama khasyatullah, ulama yang sanggup mati kerana agama. Ulama khasyatullah, ulama yang dia menganggap majikan dia hanya Allah. Dia tak takut pada majikan di dunia. Kagum bahasa dia. Dia kata ulama ini takut pada Allah dan dalam masa sama takut pada majikan. Ini al-ulama warasatul Belanda. Ini ulama warisan Belanda. Bukan waris Nabi. Parut dia begini. Besar kan ada ulama jadi penjilat Belanda. Hatu. Jadi kita kena beza. Sebab tu bagi saya lah, kita boleh kesal, kita boleh tahu setengah-setengah. Kita kata pengkuliah tu sebenarnya dia nak mengajar orang supaya ta'assub pada dia. Jadi nak ta'assub ni, orang Melayu kita kalau nak ta'assub ni kena ada kau ganjil dengan pelik yang berlaku pada dia. Orang tak mari masjid dia kecuali dia kata malam mari Nabi mari semaya yang khasah di masjid saja, baru orang mari. Sebab dia pernah panggil dia menteri besar lagi, tak dapat sambutan juga. Nama Nabi dia tak boleh, dia tak buat dalam menteri besar ni. Kena sebut Nabi mari. Sampai begitu sekali. Baru tu kita buat sebelah dia tengah buat mati tu. Ya, dia tu buat pasal bagaimana dia memasarkan dia punya pondok dia. Kena buat gitu, baru lagi. Jadi hak kita lah mana gitu. Otak lebih kuat dia. Baru dia jadi tak masalah. Dia serupa berlaku. Cuba tengok bila dia kecek benda buat takbir hadirin Allah Akbar takbir. Padahal dia sebut benda bahaya. Mana kita boleh bayangkan bagaimana sudah rasanya minda masyarakat kesan daripada pohon. Cuba tengok bila dia kata usul ilmu hadis diasaskan di atas zon.
di atas sangkai. Besar tu hati-hati. Itu jenayah dalam bab ilmu agama. Dia cuba nak rosok ke satu sistem yang tak ada dalam dunia lain. Sistem hadis. Mula sahabat kita dengan usul ni kita boleh kenal pasti mana. Usul ni lah dia kena ingat dia. Usul hadis ni dia nak menilai dalil. Dalil ni kita nak kata sahih. Sebab semua orang dakwa dalil. Banyak hadis maudhu nak kenal lagu mana kalau tidak guna usul. Tiba-tiba usul tu yang cuba nak dirasakan. Sebab saya tengok cara dia dulu ada dah. Dia orang sesat ni, dia kena urus minda masyarakat supaya menganggap mereka tu betul. Apa saja keluar daripada orang yang dia katakan wali itu sebiji seperti Syiah. Ulama kita tanya dalam perbincangan khusus tentang Syiah, kenapa Syiah ni dia letak mula-mula sekali dia kata Sayyidina Ali itu maksum. Sebab Sayyidina Ali dia anggap sebagai ahli bait. Dia jauh tu dia letak. Bila dia kata Sayyidina Ali maksum, semua keturunan Sayyidina Ali akan jadi maksum. Apa maksud maksum? Maksud ni tak tersalah. Maknanya apa yang dia sebut tu min indillah, dari pihak Allah. Sebenarnya dia naknya sebab tu selepas tu dia ada pula. Bila imam tu sudah mati semuanya, dia letak pula kaedah orang yang jadi pengganti imam. Dia maksud supaya imam. Di situlah bermulanya. Jadi apa yang Khomeini sebut kena percaya sebab dia ni naib imam. Apa yang dia sebut mesti percaya. Tak ada sanad pun tak apa. Tu dia nak menipu. Jadi kalau dia kata kalau Sayyidina dulu sebenarnya dia nak bawa pergi pada orang lain. Hak ni pun begitulah juga. Dia nak merosakkan minda masyarakat anak murid bahawa guru kita ni sudah sampai ke maqam wali. Sebab tu dia sebut wali sama. Bila kata wali kena terima lah. Sebab dia wali-wali ni orang rapat dengan Tuhan. Di situlah bermula. Jadi dia orang bila kedua sebenar penyakit ni, Maulana kata bi hotok tu percaya, dia percaya bi hotok kata kapok dia terima. Sedangkan Islam tak segitu. Islam nak kita ni bersih, bebas, merdeka minda ni. Cara agama ni dia merdeka ke minda kita. Bila kita ikut Allah dan Rasul dia merdeka minda. Mana orang lain mari kita tak pandai. Kita pandai Allah dan Rasul. Itu ajaran agama dia beza saja. Itu ajaran agama. Tidak boleh bagi seorang untuk melakukan suatu ibadat sebelum dia mengetahui apakah ibadat tersebut disyariatkan tidak. Mana sebab dia gini, dia istilah ibadat ni perincian lain lah. Boleh ke tidak seorang itu dia melakukan ibadat dalam keadaan dia tidak tahu hukum. Dia kata ni ibadat tapi dia tak tahu hukum apa. Dia boleh buat kata tadi. Kalau buat pun tak jadi. Katakanlah dia dalam satu muamalah. Ada satu bentuk muamalah baru, contoh. Tapi dia tak tahu hukum halal kata dia, tapi dia buat. Waktu tu ulama letak syubhat. Dia memang tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Kalau tak, dia kena tahu. Sebab itulah orang nak terlibat dengan perniagaan, dia kena tahu hukum perniagaan. Batas-batas halal dan haram dalam perniagaan, muamalah Islam, wajib tahu. Kalau kita tidak nak terlibat, tak wajib tahu. Maknanya setengah-setengah perkara tu dalam keadaan tertentu dia jadi fardu kifayah. Tadi fardu kifayah. Tetapi bila seorang itu nak terlibat secara langsung, jadi fardu ain kepada dia. Jadi fardu ain kepada dia. Sebuah nak nikah lah. Kalau dia kurus nikah, nak nikah lah. Nak tahu. Kalau tidak nak nikah, tak pergi tak apa. Tapi bila nak nikah pun ada. Takut benda asal pun tak pergi. Nak nikah. Begitu. Sebab tu dia kalau nak nikah dia tak boleh masuk kursus. Katalah nikah dia tak perlu kursus. Dia pakai tunjuk siji nikah dia tak apa. Baru nak yang kena tahu. Tiba-tiba nak buat ibadat tak jelas pada tak apa sebab ulama kita buat. Tak boleh sebab tu tubuh menteri besar lantai dia tegas omong. Tak jadi ibadat. Kalau ibadat hanya sampai tubuh tak sampai Nabi. Tak jadi ibadat. Tegas dia sebut gimana-mana. Tu sebenarnya orang dia panggil fikrah Islam. Kalau umat Islam ni bahagia tu adalah orang payah nak tipu dia. Kalau Nabi buat macam mana? Tapi masalahnya mengajar kampung-kampung yang ni banyak yang boleh masuk dalam kampung sahabat Nabi mati masuk neraka orang. Ada juga. Baca ni saya pergi kuliah. Makcik dia kata pelik apa dia kata. Nabi, sahabat Nabi pada masuk neraka. Kita pergi. Lepas tu saya tanya dia, kau ni tahu kan? Ada ustaz kan? Nama kau ustaz? Saya yang maksud ustaz nama. Tapi kita tahu kau saya tu ada seorang ustaz tu. Dulu dia mengajar juga di masjid di kawasan Kota Baru. Waktu memang bukan benar tu. Sehingga Muslim apa sebut saya memang kita pun syok dia ni ada masalah. Boleh banyak kuliah-kuliah dia tu dia mempromosikan ajaran Islam.
Tapi waktu kita suruh pihak kerja, kita report gitu. Saya tidak sebut di sini. Kalau nak tahu tu hutang kawan saya bayar nama dia. Bakal sebut takut jadi isu lain pula. Setengah-setengah kalau tak disebut. Tapi di kalangan awal itu jadi kenal dia ustaz jadi. Hikmah dilarangnya menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembah kepada selain Allah adalah sebagaimana berikut. Ini kesimpulan dia. Hikmah larang. Kenapa dilarang ini? Tadi saya sebut, tadi saya tidak buat huraian. Cuba kita tengok sini. Ingat isu kita ni, bila sahabat Nabi nak disembelih binatang nazar di satu tempat nama Buanah. Nabi tanya, tempat ni dulu ni ada tempat buat sembah berhala tak? So, dulu tempat ni pernah ada buat perayaan. Perayaan ni sekali-sekali. Kalau sembah berhala ni benda ada sama. Ni perayaan sekali-sekali, setahun sekali. Khusus tempat tak ada belakang. Satu isu dia. Jadi kenapa Nabi larang? Manakala ada tak boleh. Manakala ada tu tak boleh pergi nazar situ. Tak boleh nak sembelih binatang situ. Cuba kita tengok sini. Jadi larangan itu antara hikmahnya nak mengelakkan daripada berlaku tasyabuh dengan orang kafir. Dulu orang kafir sini dah orang kafir buat tiba-tiba orang Islam buat. Walaupun sama sembelih juga. Kenazar dia jadi halal, jadi halal dasar pada niatnya. Supaya tu supaya duit guna ke halal, jadi halal guna ke halal. Supaya syair Nabi kata. Mungkin Nabi dalam hadis Nabi larang syair ini dibaca dalam masjid. Tiba-tiba sahabat Nabi baca dia. Bahkan Nabi suruh sahabat Nabi baca syair dalam masjid. Tapi ada hadis dia larang. Larang dengan mana haram lah. Jadi sahabat pun jadi tak faham. Nabi kata, apa dia syair ni kan kalam. Syair ni bahasa. Kalau molek lah. Tak molek. Jadi maknanya jadi situ ulama baru faham. Sahabat baru syair hak tak ada, syair hak canggah dengan syariat. Baru tadi. Sebab syair ni bahasa Nabi kata. Apa nak haram? Dia jadi haram kalau digunakan cara tidak betul. Duit ni haram apa ni? Orang yang beli spot toto tu, duit tu juga. Agung tu juga bukan agung lain. Jadi takut tasyabuh. Tasyabuh ni apa maksud tasyabuh? Ya, tasyabuh ni maknanya penyerupa dengan amal orang kafir secara zahir. Niat tak termasuk dari tasyabuh. Niat tu dia dengan Allah Taala. Kalau kita masuk tasyabuh ni perbuatan dia serupa. Hak tu yang jadi timbul persoalan tu. Kita ucap selamat raya pada perayaan bangsa lain. Takut tasyabuh lah tu. Hak tu jadi ulama bincang. Sebab tu ulama kata tengoklah hak tu perayaan macam mana, agama ke, bangsa ke, ada perincian lain pula. Apa tu? Takut tasyabuh. Kalau saya sebut sana ni tidak pergi ke kuil tu, siapa buat gitu tu, tasyabuh. Sangat jelas tasyabuh tu. Sangat bahaya. Kita yakin niat dia tidak sembah. Cuma nak ambil hati kau pengundi kita kan. Tasyabuh. Maksud tadi tu dia buat. Masuk dalam pintu baru gambar tu dia ambil video, dia pergi buat gitu. Boleh tengok sendiri lah. Saya tak sebut nama siapa lah. Tapi waktu tadi dia kita nak bertoleransi. Dia kini saya bimbing lah. Toleransi itu satu hal. Dia panggil tasamuh. Kita kena ingat dia golongan. Dia panggil satu ajaran yang dia panggil pluralisme. Satu gerakan untuk menanam dalam minda masyarakat dunia semuanya yang ada agama ni sama saja. Kamu bebas nak menganut agama apa, semua agama menuju pada kebaikan. Itu dia panggil motu pluralisme. Tak ada agama nak pada perbalahan permusuhan tak ada. Dia bawa tu. Jadi kalau terima tu menyebabkan jadi agama Islam ni sama level dengan agama lain. Sedangkan Islam tidak begitu. Tu bahaya. Tu bahaya. Sebab tu Ustaz Ikram makna tu, dia orang Kelantan tu ada Ustaz Ikram tu. Cuba baca buku-buku. Dia khusus dalam bilik. Banyak kita boleh ambil maklumat. Baca. Kalau tak saya baca beli, bui kau lain. Okey, yang kedua, tak masuk lagi hal saya letak. Membuat orang lain tertipu dengan perbuatan. Pasti mana? Membuat orang lain tertipu dengan perbuatan tasyabuh. Perbuatan itu tu perbuatan tasyabuh tu. Sebab orang yang melihat orang Muslim menyembelih di tempat penyembelihannya, orang Muslim di tempat penyembelihan orang Muslim akan orang Muslim ni bila orang Muslim disembelih binatang di tempat yang dulunya dilakukan penyembelihan berhala, orang musyrikin akan sangka bahawa perbuatan kaum musyrikin itu telah dilakukan oleh orang Islam. Kalau serupa zahir, orang kafir buat gini kot dalam konteks syiar agama dia.
Tiba-tiba orang Islam buat gitu juga. Dia sembelih binatang. Situ juga sembelih binatang untuk Allah. Enggak sembelih binatang untuk tidak Allah ni. Dia sembelih sama ya zahirnya. Tapi dia buat di tempat tu. Akhir dia oh lebih tu ya. Maknanya agama ni dekat. Dia tak musuh buat akidah. Dia boleh juga tempat tu. Jadi tasyabuh. Tasih. Maknanya isu tasyabuh dengan agama lain ni. Sini Nabi nak ni sembelih nazar ni satu contoh saja. Saya ambil contoh lain. Yang ini maruk lah contoh ni. Misalnya dia saku sebeh tekuk. Contoh ni. Kan kita tengok budak ni popok syalim tau. Duduk di ketik dia popok ni. Ada ke sebeh dia. Tekuk. Tangan tu suku boleh keluar tu. 3-4 tekuk dia tu. Tak tahu lah masa mana dia guna tangan tak tahu. Mungkin dia doa waktu betul. Zikir waktu hari waktu malam. Dan saya pernah tengok muslimah tak terlibat dengan jaga salat. Dia kata dia pergi dakwah saya tu lah. Dia pergi mana tu saya masuk ajaran dia. Jadi dia kata kalau betul ustaz dia masuk lah. Dia kata dia nak latih jadi amir. Waktu saya minta 8,000 tu kan. Tak boleh masuk dah. Punya 8,000. Oh, gua amir ni. Tak kira was potong siap gaji siapa. No. Oh, tak serius. Tak apalah. Dia ni was sebeh pesan. Saya dia rapuk macam tu. Saya ingat dia lumayan gitu. Kita mana pun nak belanja ada bagu you know. Lumayan dalam tergong gitu. Rupanya was sebeh. Dia selak rapuk sebab dia tarik. Besar ni putih dia. Tarik. Astagfirullah. Sakut tekuk tu mana buat? Pokok Hindu, pokok Buddha. Pokok Syawal kita dah apa? Atau Syiah dia. Untuk orang agama dia. Pengaruh biasa tak buat gitu. Sebab tu Nabi sahabat tak ada buat gitu. Tiba-tiba ada orang Islam kita, ni orang panggil yang berhaluan kiri tu. Nah. Dia pakai gitu, sakut tekuk. Dulu saya lalu di atas batu tepi air terjun. Supo dengan Syawal baca tu ya. Supo putih-putih. Jadi kita boleh muka air. Wah, aku biasa tengok no. Amalnya sama. Tu tasyabuh tu. Mana boleh? Sakut tekuk gitu. Tak boleh tu. Saya tidak kata kafir, tapi tasyabuh tu ada. Banyak kalau kamu pakai gitu. Tak percaya tu. Padahal Nabi tak buat. Nabi sebab pun Nabi tak guna. Pak tangan pun Nabi tak guna. Pak dalam hadis guna ruas jari. Tak ada ruas jari subhanallah. Tu pun sebelah, bukan luar belah. Dalam hadis sebelah guna. Kata ni pula, dia kata dua ni pula. Dia sebelah guna. Jelas Nabi buat. Jadi jenis-jenis manusia gini yang nak menyalahi Nabi. Dengar ada alasan gini-gini. Malas buat alasan jadi pandai gitu. Ini tengok dia ada alasan buat petak tekuk. Ada alasan dia tersendiri. Isu kita bicara, isu tasyabuh Nabi tak sis rupa. Apa yang buat lagu tu? No. Jadi sedangkan kita boleh tahlil, boleh tahmid takbir ni. Tak kira berapa bila ni. Tak bisa semua tak apa. Cuma ada setengah-setengah tempat Nabi sebut dengan jumlah tertentu. Hasil tu kita buat dengan jumlah tertentu. Ikut Nabi pula kata lah dia kata. Satu amal ni tu baru ada sunnah tu. Nabi buat lagu, Nabi buat gitu. Saya ingat dulu, mula-mula kita belajar hadis dengan mana? Sebelum ni kita belajar di sekolah pun tidak begitu. Saya belajar hadis dengan mana sebenarnya dan persiapan nak pergi Mesir. Memang kita tak beli tiket lagi. Memang nak pergi lah. Nak tunggu 5-6 bulan tu, gitu saja. Lepas tu kebetulan tengok anak murid Maulana pada waktu Ustaz Nasing, minggu di awal, 2 bulan di awal tu saya lewat 2 bulan. Lepas tu gimana bulan-bulan kita kata, pakatan mereka dengan kita tak sama. Kita tak berkali, 4 kilo. Oh, pakai kain lekat lagi, dia tu lalu depan mana? Muka dia sewa rumah tu ada. Kita buat lagi, kita ngaji, mentai ni kata nak beli lagi Mesir. Lepas tu step kita. Masuk di ngaji, tengok, turun, ni ganggu. Yang tak gerak masa tu. Oh, kalau dia pakai stres semua. Nggak baru kenal lah. Ngaji waktu tu pula, sedap ngaji lagu ni. Tak jauh, aku ngaji di sekolah. Mungkin itu, aku mula beli kitab masa tu. Beli kitab tak jadi di Mesir. Astag tu ngaji. Memang lain cara ngaji tu. Cara dia orang hadis pun lain. Ngaji. Apa ni, dia 2 subjek sehari. Tapi kadang-kadang bila kena 4 tauhid, jadi sok hari. Maulana dia, waktu jadi sedap kita ngaji tu. Kalau lepas 1 orang band, kalau kata band, nak bukti, dia band. Kadang-kadang kalau cakap sambung pula, sambung tadi tak habis, lepas lagi. Jadi sedap ngaji. Mungkin dia sendiri ngajarin, kita kuasa puas hati. Asyik tu saya dapat maklumat, oh punya lagu ni, isu tasyabuh.
Di sekolah kita tak pernah jumpa kita syabu ngaji ni tahu. Tak ada dah suka teh nak sabu. Bukan semua suka teh agama ni. Mana sebut kita syabu gini kata gitu. Ani tasyabuh. Kita syabu kita tak boleh tu. Sebab tu dari hadis kita jumpa, saya tak ingat dari kitab ni ada ke. Nabi benar pula kalau tempat ni. Ni tempat ni. Nabi benar pula. Bila umat Islam sudah terdidik dengan baik. Sebab tak wiku berperempuan. Bila terdidik dengan baik, Nabi suruh pergi. Bahkan Nabi suruh doa. Ni baca doa ni kalau pergi. Tapi sebelum tu tak pergi apa? Takut. Tak faham. Kalau tak faham takut pergi itu buat serupa dengan zaman jahiliyah. Jadi isu tasyabuh ni isu besar sebab dia isu syiar. Benda yang zahir nampak terang. Maknanya kita orang Islam tidak dibenarkan buat. Bahkan dalam syarat ada pemufrad, syarat klasik saya baca, pernah ulama tak benar guna pen warna merah. Sebab pada zaman itu, pada zaman khusus tu zaman itu, dia warna merah menjadi syiar pada ajaran Salaf. Jadi ulama kita nak buat dia sampai dia tak benar guna pen merah masuklah. Kalau cikgu tu rai guna pen tai weh. Nah, rai ke tak lagi tak habis tak ya tu. Nah, sebab itu kita berfikir mana ulama ni lebak sesat ni dia tak buka sikit pun. Nampak sikit ke ada. Bukan kerak cokek, kacau pula. Terus hidup sikit abu benda kat sini. Tu orang panggil ulama akhirat. Sepatutnya begitu kita ni. Okeylah pengalaman 1400 tahun lebih. Tak okey tak ada pengalaman sesat. Ulama kita ni yang dia bertanggungjawab je. Benda sesat dia kumpul dari kitab. Kena baca. Ni orang jadi sesat apa? Ini dia senara sesat. Orang jadi sesat ni sebab dia. Sebab dia sesat dia akan ada semua selagi ada tauhid. Kita kena ingat tu. Bagi setengah ulama kata dia berakhir pertemuan hak dan batil berakhir dengan kiamat. Akan ada semua. Gak ustaz ni lah kata ustaz berharga kiri. Kalau dia mati ada pula ustaz lain. Kalau lebih kurang gitu juga kan. Dia akan ada semua tu tak boleh. Jadi lah ni Allah nak uji kita. Nak tengok email kita sama. Setengah tu nampaknya letih sangat kena uji tu. Harus tu waktu tidur tak bangun-bangun lagi hari ni. Oh tak kau ya. Tak bangun. Padahal dia pergi dia kecil. Engah lalu tu dia ada jawab tak. Yang tak bangun-bangun lagi tidur. Ada setengah-setengah tu lah. Gitulah hadis-hadis. Jadi isu tasyabuh ni isu yang berat sebenarnya. Sebab itulah kita kena tahu. Ingat dulu. Ni berlakunya Maulana juga sebut. Dia kata dulu kan, kenapa diharapkan pakai apa ni? Topi sudu gimana kata? Topi sudu. Topi sudu tu. Kalau lepas topi sudu, apa pun tak harap. Dia kata sumpah ke kafir. Tapi bila lama dengan rupanya tak apa sumpah topi. Tidak jadi harap. Tapi tak boleh itu, tak boleh. Sebab apa? Adalah mana isu tasyabuh tapi silap letak. Tak kena letak. Bak pakai dia, tak apa. Bak topi tak ada jadi syiar ajaran agama. Kau tasyabuh ni tengok sumpah dengan sebab tu Nabi tanya. Takut jadi sumpah tu Nabi tanya, ada sebuah berhala ke dekat situ? Ada ke dia buat perayaan agama? Tu tasyabuh berkait agama. Bos sumpah pakai dia. Dia pakai baju t-shirt. Kita pakai baju t-shirt. Sumpah beli pun kedah sama. Masa dia buat nak bayar boleh di belakang kita. Tak apa sumpah tu. Dah lepas dunia. Kalau begitu juga benar kereta kita pakai. Kita boleh pakai pun sangat. Sebab rampuk nyawa isin. Kalau hampir pakai juga. Boleh. Tak boleh hidup kita lalu. Tasyabuh ni berkait dengan akidah. Berkait dengan cara hidup. Bila kalau orang tengok ni orang kafir. Kalau siapa tahap tu tak boleh. Sebab tu ulama kita buat. Kalau pakai dia pun jadi syiar dia. Kalau orang tengok ni pakai dia khusus orang Yahudi. Tak boleh pakai kita. Tak boleh pakai. Kita kena ingat. Ni tiba-tiba sakut, tekuk, serbeh kata. Buat mana buat gitu? Buat nu. Kalau kuat tengok cerita Syahli. Sampai jadi bertemu. Kata riwayat tak ada. Berat sebenarnya. Sebenarnya dia ikut siapa? Ikut ulama ditarik. Hak tu sebenarnya. Kalau tidak tak okey lah. Dia gambar ke tarik tu lebih daripada Madinah. Fadilah dia. Allah itulah dia tengok tu kata perempuan tarim tu di Hadramaut tu hebat sampai belok jari kuat sikit. Muzik lah mana sampai belok jari. Kau kekuh belok sikit. Kelah mana? Nak nipu dia pada. Kita dengar Allah sampai tahu semua. Madinatul Auliya Hadramaut. Tak apalah dia mana sebut kita dah ni lah Allah. Siapa kau belok jari. Allah mana sih? Kau boleh gantung sikit.
Tapi belok sungguh kalau kita tengok sebuah di Indonesia aku. Malah bisa tengok pula puasa mengaku kepala tengok aku hilang mentah. Dia berzikir tu musik di masjid, siapa kena orang tepi semua masih hukum. Kena tepi tu ada kata hau dia pungut tu. Musik kau ni lagi. Lepas tu nampak dia kuat sikit masuk balik. Zikir lah semua. Supaya mencap lama dah. Pak di Kedah pun kita ada. Tapi orang tu tidak muslim tu hati ya kecil sikit pada dia. Dia mula-mula ni orang panggil Syekh Majzub. Mati dah tunggu dia ni. Anak dia. Dia ambil gambar video. Mula-mula molek. La ilaha. Lepas tu bunyi masuk tu. Dia cap dia mula-mula kopi yang cap. Supaya cap bila cap supaya dia bangun. Dia kita nak bangun gitu kena tongkat dia boleh bangun bodoh. Yang mudah bangun. Oh itu ada. Tak tahu masuk jiwanya. Dia mesti itu habis. Siapa orang hak masih tak siapa zau gila ni, sebuah ustaz pun sebut zau gila ni dah. Dia pakai lagi. Akhir sekali habis cabut sudah. Kalau orang tidak Islam tengok, dia nak kau Islam. Ulang lagu ni Islam ni. Jadi pokok di air pasir tak siapa makam dia lagi. Lepas tu tak cabut. Bayar ke? Enggak. Video tu cara terbuka semua orang boleh tengok. Orang kata, oh lagu ni. Bagi orang sains, orang cuti, dia tak minat asal. Kalau benda dari agama, dalam itu lagu. Pakai dia benci, tak sabar. Boleh jadi terfitnah Nabi pula. Lagu ni, kali Nabi dia aja. Gosok agama dia ke bawah ni. Tapi itulah. Nak pakai jawatan, aku tu tidur tak bangun. Lepas tu dia biar 3 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Anas sebut dia. Mana kalau sesat, maki dia, kita akan dakwah di hari akhirat. Tu dia biar dengar. Sebab kita sedih sangat. Sedih. Baru yang ada sesihat ni. Sepupuan lah kena penyakit ni. Sepupuan dia ni. Kena tu berat. Teruk. Siapa bila bercakap tu dah, wali saja. Dalam FB dia tu tentang wali saja. Mana seolah-olah agama Islam tu gitu. Padahal hadis tentang wali ni apa ya hadis? Kalau kita ngaji hadis. Lepas tu Nabi sebut tentang wali ni, apa dia orang yang Nabi sebut? Nabi kata ada wali Allah. Cirinya begini. Nabi tak sebut. Ada ciri tu, ada lah wali tu. Sebab itulah Imam Ali mudah ya. Dia kata wali Tuhan, boleh dah. Kata wali Tuhan, kalau orang tu jaga hukum halal dan haram, dia tak kafir. Dia tak sebut tak kafir pun. Cuma dia kata orang jaga hukum halal dan haram ni, sudah boleh dah. Kata, tu sebenarnya wali. Jaga hukum halal dan haram. Tak ramah kita jaga hukum. Kadang-kadang orang kampung biasa pun, banyak ke ada seorang tu lah. Dia rela, ribu duit, 20,000 tu. Dia tak boleh beli kereta buat loan bank. Sebab dia cuba nak elok. Walaupun bank tu, masa tu dia panggil sistem bank tanpa faedah. Bank tak ada faedah. Buat ke dia? Kita nak ada faedah. Orang kampung, dia tak faham faedah ke mana bunga tu. Tak ada faedah. Lepas tu dia takutnya dia faham. Atau gulungan dia faham. Dia faham bunga riba tu. Akhir sekali dia sanggup ibu pitik cash beli kereta. Kau tinggal ni. Saya buat hati Ustaz, biarlah kata lambat tu, lama mana dia nak cukup. Pak tak sedih. Ni bukan ustazah ni. Bukan orang hebat-hebat, tapi Allah bui pada dia perasaan. Kita tak nak buat gitu. Bagi saya, tak tahulah takut dia wali, kita tahulah. Tapi kalau tengok gaya tu, takutlah. Memang bagus dia. Kita kenal. Bila kereta dia kena curi tu, ubah cokor dia. Ubah cokor. Tak boleh nak kecek, suka angin. Dia sedih lah. Jadi kakak saya menenek dia lah. Sabar lah. Tak apalah. Tapi dia kata biar. Lepas tu dia tak akan kata. Dia tak sedih. Sebab dia kata dia pakar tu, hati dia tidak ada jenis orang. Dia nak kata buat. Molek tu saya. Jaga sungguh tu. Dia tak sedih. Walaupun kita kata sistem perbankan Islam ini, walaupun ada kekurangannya, tapi segi syariah halal dah tu. Tapi dia tak sedih. Sebab ada bunga-bunga tu. Sebab Nabi kata bunga ni kena. Kalau kita boleh kita ada. Kalau nak kena takut. Sebab kita beli barang. Pada dah situ bunga-bunga riba tu. Kalau mengikut ulama dari bilang Muhammad, tak apa. Dah satu tak boleh nak ada. Kalau kita boleh ada, kita ada. Tinggi itu dia punya nilai ni. Orang itu walaupun orang kampung biasa. Sebab tu bagi saya, bila Allah nak kebaikan kepada orang, kadang-kadang orang kampung yang boleh nilai tu. Kadang-kadang ustaz apa pasal tak boleh nilai. Itu kelebihan. Kita tak tahulah hakikat sebenarnya. Baik, seterusnya kandung yang 4 ini. Kita berhenti setakat itulah dulu. InsyaAllah untuk sesi akan datang
Dia kandung yang 4 ni, ini style kita ni, penulisan kita ni. Kandung yang 4 ni dia macam rangkumkan isi daripada awal hingga akhir. Apa dia point? Seolah-olah kita boleh dapat semula. Macam kita mula kaji ni, kandung yang 4 ni. Kalau kita bincang sebenarnya, dia masuk ke sebelah sini. Penting juga ni. Ini kita baca untuk sesi akan datang, insyaAllah. Jadi saya setakat tu lah. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Kalau ada soalan, boleh silakan. Saya ada berbincang dengan seorang saya. Dia kata Nabi memang ada bagi tengok amalan tu pada orang yang tertentu dan tidak diberikan kepada orang lain, sahabat-sahabat yang lain. 10 orang yang tertentu. Dia sebut nama siapa 10 hari? Kita sebut. Dia tak semua. Salah je. Jadi dia kata dia hujung kerana dia kata Nabi itu yang pertama bersifat tabligh, menyampaikan. Satu lagi dia patanah. Patanah tu maksudnya dia pilih orang yang tertentu saja. Dia kata ada belah 10 orang ni. Sebenarnya dia ada tahu kenapa setengah hadirat tasawuf tu macam diberi kepada Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Abu Bakar. Okey, itu saja Ya. dia gini sebenarnya rasanya orang ni Maulana Hura banyak dah sebenarnya dalam pengajian. Dia gini sebenarnya. Memanglah sanad tarekat, sanad tasawuf banyak dia daripada Sayyidina Ali, tapi semua ulama kata tak sahih, tak sahih. Ada satu sahih. Patah ada juga dikaitkan saya nak kalau dia gini, dia ada kitab sebenarnya tasawuf dikumpul ke dan sanad asal dia ada. Kita boleh tengok sampai kepada sahabat tertentu. Kalau paling banyak Sayyidina Ali, tapi semua itu tidak sahih. Jadi dakwah ini hanya buat tasawuf saja. Dakwahnya hanya buat tasawuf saja. Itu sebenarnya percubaan untuk menyatakan bahawa ilmu ini lebih istimewa daripada ilmu syariat. Sebab itu Nabi pun dia pilih-pilih sahabat. Dia tahu semua. Sebab bukan sahabat semuanya lain. Itu maksudnya. Proses itu sebenarnya merupakan satu proses untuk menyatakan ilmu ini ilmu yang bersifat khususi. Khususi. Itu sebenarnya. Betul ke tidak? Apakah Nabi bersikap itu? Jadi sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam itu dia terima ilmu mana? Ke sahabat Nabi semua masuk Islam. Masuk syurga. Masuk syurga. Dia ambil semua. Jadi hak masuk syurga itu guna ilmu mana? Dah kalau bui pada 10 orang. Bahkan berat lagi Sayyidina Ali tak ayat pada sahabat lain. Dia akui pada anak cucu dia. Baru lagi tu. Tak betul. Kita nak dakwah tu boleh. Mana bukti dia? Mana dalil dia? Kita nak tengok. Ulama minta. Zaman dulu dah minta. Tak boleh. Sebab tu bila sampai pada ulama itu, ulama kata, tak pakar semua. Tak betul. Tak ada. Nabi ni tabligh. Tu dia panggil siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia panggil usul nubuah. Kalau kita balik dia panggil usul nubuah. Bila kata Nabi dia kena ada 4 ciri ni. Siddiq mana benar, amanah dulu, tabligh di mana dia menyampaikan. Tak ada satu pun dia tidak sampaikan. Hak tu bercanggah dah. Dengan berlaku itu dekat dah antara fatanah dengan tabligh ni. Fatanah ni cerdik dah, pintar Nabi. Nabi ni tidak bodoh amal dia. Lepas tu bui pada Sayyidina Ali, bui pada Sayyidina Bakar. Sahabat lain tak cerdik ke? Sahabat lain, Ibn Abbas misalnya dah. Itu dikatakan maha guru di kalangan sahabat. Tak cerdik ke? Apa tak bagi dia? Sayyidina Umar bui ke tak? Tak ada pun, tak ada sor Sayyidina Umar. Tak masuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni setahun mana Sayyidina Umar? Luar biasa cerdik. Banyak ayat-ayat Quran itu sependapat dengan dia. Dia buat kita ketua yang membenarkan pendapat dia. Jadi dia panggil muwafaqah. Tak betul tu lah. Sebenarnya pokok tasawuf dia cuba nak kaitkan ajaran tasawuf ni dengan Nabi. Dia cuba dengan melalui dia reka sanad, dia sanad kepada sahabat-sahabat tertentu. Pertamanya kerana nak sabit ke bahawa ajaran ini berasal daripada Nabi. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi bagi pada sahabat yang terpilih? Ini isyarat bahawa ajaran ini khususi.
Bukan untuk maknanya mulia suruh ajar ini. Bukan semua orang. Sahabat pun, sahabat ramai-ramai pun tidak layak. Kecuali beberapa orang. Kalau kita mikir gitu, tak nak sabar tu. Tidak pernah sabar. Ada kan habis sembunyi pada orang tertentu. Lepas tu, iyalah ulama kita kata nak sanad, macam mana boleh gitu? Ada, tak betul. Kecuali dia ada dalil, boleh ayat dalil. Kita nak tengok dulu dalil itu. Sa'ab bin Abi Waqqas tu sahabat besar. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sendiri, Nabi tak guna istilah tasawuf. Dia bui tapi dia tak guna. Dia guna istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Itu Nabi guna. Sebab tu ada Al-Quran guna. Tak ada. Bahkan itu tu fitnah Nabi. Sebab tu Imam Al-Haramain kata fitnah pada Nabi dengan sengaja kafir. Bukan main-main. Imam Al-Haramain kata kena berhati. Tak betul. Tu memang buat tasawuf memang dia gitulah perangai dia ni. Memang dia kata gitu. Saya nak dia banyaknya. Sebab tu lama kita buat kajian ni tak sah semua. Okey, ada soalan lain? Tak ada lagi. Saya tu dia tanya demo pernah ke apa ni, guru yang mursyid. Kalau ada demo ayat dia kata tak ada. Kenapa dia masuk guru mursyid? Dan dia gini, guru mursyid ni sebenarnya dia macam satu istilah daripada pokok tarikat atau tasawuf ni. Tapi kalimah mursyid tu kita guna tu tidak salah dalam agama kita. Ada Khalifah Rashidah tu mursyid tu. Saya nak wakil nama Khalifah Rashidah. Dikatakan Khalifah Rashidah. Sebab tu Khalifah Rashidah mana khalifah yang betul-betul mengikut Nabi dan dia ni menyambung perjuangan Nabi sebiji seperti Nabi. Mana kalau kita ikut dia tu, mana kita jadi selarah dengan ajaran Nabi. Itu mursyid. Itu mana mursyid. Mursyid ni kalau dalam bahasa mana pembimbing yang menunjuk ajar. Itu mana mursyid. Jadi kalimah ni akhirnya dipopularkan oleh pokok tasawuf. Guru mursyid ni maknanya anak buah murid bila dia nak bersuluk, nak gapai ikut cara dia ni, dia kena melalui bimbingan guru yang mursyid. Mana tunjuk ajar, guru yang boleh tunjuk ajar sehingga sampai kepada destinasi makam yang dikehendaki. Itulah maksudnya dalam kitab-kitab ini. Jadi kalau mursyid dalam konteks ajaran Ahlus Sunnah yang sebenar ni, maknanya guru yang membimbing anak murid dekat kepada Allah dan Rasul. Itu makna mursyid. Jadi kalau dia tanya mana guru yang mursyid itu, kena tengoklah ada ke ciri-ciri mursyid itu. Maulana ada tulis satu artikel dalam dia punya artikel Maulana tu, tebal kitab tu, dia dikumpul salah satu tajuknya bincang tentang Muawiyah juga termasuk dalam Khalifah Rashidah. Dia bincang mursyid itu apa maksud. Rashidah tu mana? Rashidah tu jadi sifat pada orang yang ada sifat rusyd, sifat ni membimbing, maka ada lah, maka orang panggil Rashidah. Dia tu Khalifah Rashidah. Maknanya khalifah yang mursyid, ada unsur mursyid pada dia. Macam mana dia? Tu dibuktikan. Jadi Rashidah ni ataupun mursyid ni maknanya orang yang betul-betul ada masyarakat, bukan ta'assub pada dia, ta'assub pada Nabi. Apa yang disebut tu sahabat buat, tapi tu Nabi buat. Dan sahabat tu memang begitu. Dan ulama kita memang begitu. Sebab tu saya tepikan semua dah dalam pengajian kita album Imam Syafi'i. Kita tak mengaji kita. Bila saya baca kitab macam-macam, orang kata mana kemampuan saya setara mana dengan baca kitab pun. Baca kan dulu. Kitab pun ni tak sama, tidak seperti Quran pun. Quran pun tinggi kita mengaji. Kitab pun ni ada rujuk, kita boleh rujuk kata-kata Imam Syafi'i. Cuma saya nak sebut Imam Syafi'i ni bila dia bercakap patut orang paling Nasirus Sunnah pun. Dia dalil, penting sangat. Imam Syafi'i ni dalil, penting sangat dari kitab ni. Mula-mula mari Quran. Kalau tak ada Quran, dia mari hadis. Kalau mari belum kata-kata sahabat, dia punya step dia. Akhir sekali boleh sebut pada pandangan saya. Tapi dalil tu. Kalau saya nak kecek ni, itulah dalil dia. Kalau ijtihad dia akan sebut, itu saya suka begini. Ni asal dia. Tapi dalil tu dia letak di hadapan. Letak dalil atas meja dulu. Nak kecek. Itu cara Imam Syafi'i. Sebab tu benar dia. Misalnya dia sebut tadi sebut Syafi'i. Dia sebut ini patut dia ya. Ada orang kata. Bagi ada orang kata. Dia bagi tak nak akal lah. Sebab tu dia sebut. Sebab tu bila dia nak sebut Syafi'i, dia kata ada orang kata. Dia tak sebut sahabat kata Nabi kata betul ada. Bagi ada orang kata ni handi-handi lah. Bagi dia tak nak akal. Itu cara.
Patut tak sih mengajar kita tu. Banyak bercakap dengan apa kita ni. Orang Syafi'i di Palestin, dia mari putih derma sini. Dia kejut dia. Syafi'i bersih kan. Dia tanya saya, pelik tak? Oh, saya kata saya pelik. No. Kita tak tahu jawab, kata gitu. Kenapa dia mari? Dia tengok tak sama. Dia tanya saya. Ni masa saya jadi imam dia lah. Dia mari putih derma untuk Palestin. Dia ramu seluruh Malaysia. Dia mari Kelantan, salah satunya Muslimun dan dia tanya, saya di sini guna kitab Syafi'i, guna kitab mana? Coba dia tengok pelik, tak lupa dengan tempat dia. Saya kata, saya pun tak tahu. No. Saya kata, dia tahu sebab saya ikut Syafi'i, saya baca dalam kitab Imam Syafi'i. Tokoh-tokoh Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i ni hati-hati. Walaupun dia cenderung ke arah fiqh, nilai ilmu hadis tinggi. Mahir. Kalau kita nak kata alul hadis pun, dia sebenarnya sebab tu dia ada musnad Imam Syafi'i, baru musnad Imam Syafi'i ada. Tapi kita tak tahu, kita nampak dia ni fiqh semata-mata. Jadi berlaku pemisah antara ulama hadis dengan ulama fiqh. Salah tu. Tak betul. Tu bahaya tu. Jangan buat pemisah gitu. Sebab tu bila Ustaz Nasir mengajar hadis di Mishkat di Telipuk kan. Ada orang malu. Apa Ustaz dia sebut fiqh? Mengajar hadis sudah. Dia malu. Padahal ngaji Mishkat. Mishkat ni kita tu dia ada belakang bab fiqh kita jamin, kita yang lengkap. Jadi mana masyarakat kita tak tahu bahawa hang ni bila masuk kena nyasapu ke pokok ulama berhaluan kiri ni. Kalau kita tidak jaga orang yang begini. Bila mengajar hadis, dia malu bila sebut tentang fiqh. Maknanya kita boleh baca, kita boleh fikir ustaz tak enggak. Asas tubuh masih belum kuasa. Belum dapat lagi. Padahal fiqh tu bagaimana? Dia tak faham. No, macam mana? Enggak nak cakap dengan orang yang gini payah tu. Silap-silap dulu lah. Jadi lagu lain dulu. Okey?